pengeluar nombor 28, Petronas, syarikat Petronas, nombor 28 pengeluaran minyak di dunia ini. Nombor 28, bukan nombor 1, nombor 28. Bukan nombor 9, nombor 28. Tapi nombor 28 pun, kita mampu mendirikan bangunan yang tertinggi di dunia, KLCC. Bukan saja tertinggi, malahan antara bangunan yang terindah dan tercanggih di dunia. Orang datang Malaysia nak tengok KLCC je. Orang tengok KLCC, itu Kuala Lumpur, dia kata. Straight. Dia kenal Kuala Lumpur dengan KLCC. Sebab kita kalahkan New York. New York kita kalahkan. Dalam segelip mata je kita kalahkan New York. Malulah dia. Tapi kita buat. Kita telah lakukan. Dengan duit Petronas. Dengan duit Petronas kita telah menghasilkan lapangan terbang yang tercanggih di dunia. Saya ada seorang kawan Arab di Syria. Dia kata dia nak pergi cuti di Malaysia. Saya kata, kau pergilah, beli tiket kau terbang, kau balik pergi Malaysia. Tunggu cerita kat aku apa yang kau buat kat sana. Dia pun pergilah. Dia pergi, dia kata dia tertidur dalam kapal terbang tu, dia kata. Jadi dia dikejutkan oleh pramugari yang mengatakan, Encik kena bangun, Encik kena turun sebab kita dah tukar kru, dah tukar kapal terbang, nak bersih kapal terbang ni, dah tamat perjalanan, awak kena turun, dia kata. Dia pun turun. Bila dia turun, dia terkejut. Dia jalan dekat bangunan, dia kata, jalan tu bergerak sendiri. Dia tak berjalan. Dia, berjalan sendiri. Tu dia tengok ada kedai gas, ada kedai DKNY, ada kedai Boots, ada kedai. Dia ingat dia dah sampai Eropah. Yelah, dinding pun canggih, televisyen ada semua, telefon bersepah kan. Jadi dia tahan satu perempuan yang berpakaian seragam. Dia tanya, excuse me miss, saya ingat saya tadi tertidur dalam terbang, jadi saya terbabas, dia kata. Saya sebenarnya nak turun kat Malaysia, tapi saya dah turun ni tak tahu kat mana ni, Australia ke, mana-mana ke. Encik dekat Malaysia ni, dia kata. Terkejut. Dia kata. Wah, canggih negara kau, dia kata. Iyalah, aku cakap. Kan? Duit Petronas juga lah. Kan? Kita mampu mendirikan rangkaian lebuh raya yang canggih daripada Perlis sampai ke Johor. Kena bayar tol lah. Kelantan tak masuk sebab itu negeri Islam, dia tak masuk. Dia daripada negeri Perlis turun ke Johor je. Kan? Tapi kita dulu banyak lagi lah. Ni kalau nak ceritakan kehebatan pembangunan kita ni memang canggih. Tapi kita satu masa dahulu, lebih kurang 100 tahun pun tak sampai lah, Malaysia ni pengeluar nombor 1 biji timah di dunia. Nombor 1. Selangor ni banyak lombong-lombong biji timah. Kat Sungai Besi, kat Puchong, kat Ceras. Kat sini saya tak pastilah, tapi kalau sebelah dalam, sebelah sana tu section 24 kan. Memang ada, saya ingat ni masa kecil-kecil kalau pergi masuk sana nampak lagi kapal korek dia panggil. Kan, kapal korek biji timah ni. Okey, saya nak check berapa orang dalam Qaryah Masjid ni yang kaya daripada biji timah sampai hari ini, ada tak? Takkan nombor 1 dunia seorang pun tak ada kaya. Tak ada. Saya dah check dah. Saya dah pergi ke Perak. Tak ada. Perak saja dia seorang yang separuh pengeluaran dunia. Di Perak saja separuh pengeluaran dunia, kosong Melayu kaya di sana. Ada 3 keluarga Cina sampai hari ini masih kaya daripada biji timah. Cina ada 3 keluarga masih kaya sampai hari ini. Melayu tak ada, kosong. Mak Saleh ni dia habis, dia ambil semua, sikit kerak pun dia tak bagi kita. Itu sampai hari ni kita nak agungkan Mak Saleh ni.
Orang Melayu agung ke Mat Salleh ni berlebihan. Anak dia, oh hantar London, Manchester, Liverpool, Brighton, New York, Chicago, San Francisco, bangga. Yang pandai-pandai yang belas-belas hantar negara kafir, belajar di madrasah-madrasah kafir dengan ustaz-ustaz kafir, dari kitab-kitab kafir, ilmu kafir, budaya kafir. Yang bodoh-bodoh tu dihantarlah pergi Syria mengaji ilmu Allah. Hantarlah pesantren di Indonesia belajar kitab Allah. Belajarlah dekat pondok-pondok kan Naratiwat. Belajarlah dekat Kelantan. Yang bodoh. Ini Melayu punya bodoh. Menolak hukum Allah. Yang Allah menjanjikan kemenangan kepada kita pun kita tak nak dengar cakap Allah. Nak dengar cakap kafir juga. Kafir itu juga kita agungkan, betulkan, tegakkan, hidupkan hukum kafir di bumi Allah Malaysia ini. Kita menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau pakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana kecintaan kita terhadap Allah? Mana ketakwaan kita terhadap Allah? Tak ada dah. Kalau budak-budak kecil saya tengok, tak ada rupa orang Melayu pun tak ada. Rambut dah kuning, pakai seluar jeans, pakai Nike, budak kecil. Dia dah didik jadi macam kafir, rupa macam kafir, buat macam kafir, main game-game kafir, belajar ilmu-ilmu kafir, cakap macam orang kafir, bergaul macam orang kafir. Budak-budak kecil dia dah mula didik dah. Orang Melayu ni. Dan kebanyakannya orang Melayu kaya lah, orang Melayu berjaya lah. Dia lagi kafir, dia kafir tu. Orang Melayu miskin ni jangan cerita lah. Sebab kita semua ni, punyalah kita punya bodoh orang Melayu, dia telah membuat satu dasar ekonomi bodoh. DEB dia panggil, dasar ekonomi bodoh. Sebab dasar ekonomi bodoh ni 65% masyarakat Malaysia hanya berhak kepada 30%. Itu saja, cukup, tak boleh ambil lebih. 65% daripada 25 juta, 16.250.000 manusia. Dia boleh kongsi hanya 30% kekayaan. Itu pun belum sampai entah apa dia buat dah, baru 18%. Dan tidur apa ni? Namanya pentadbir negara, namanya pemimpin negara, tetapi negara kelang kabut, tak sampai pun tahap yang kamu buat, kamu sasarkan pun tak dapat lagi. Lepas tu 30%, lebih kurang 7 juta rakyat Malaysia berhak kepada 70% kekayaan negara. Masuk akal ke? Yang sikit dapat banyak, yang banyak dapat sikit. Dan Melayu setuju dengan perjanjian ni. Bodoh punya Melayu. Ialah sebab sekarang belum capai lagi, sekarang baru 18%. Katakan lagi 10 tahun kita capailah. Kita capailah 30% tu. Mulalah kita rasa sempit. Sebab 65% nak berebut 30%. Sempitlah dia, semua berebut-rebut nak dapat tak cukup. Jadi nak renegotiate. Pergi masuk parlimen, negotiate balik sekali lah. Cakap, kita dapati bahawa 65% rakyat kami tidak cukup dengan 30% kekayaan negara. Kami nak tuntut 1:1. Maknanya kita nak 65%. Bagi mampus, dia kata. Lu gila, lu buluk siku lah. Lu sudah bagi kita 70, sudahlah, lu baliklah. Apa lu mau?
Lu Datuk lu punya janji lu sudah lupa ke? Ni Melayu senang lupa punya lah. Takkan dibagi. Bodoh kalau dibagi. Itu sebab orang Melayu pakai MyV, orang dia pakai E-Class, S-Class, S350, CLK, SLK, pakai 5 series, 7 series, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Kita pakailah Alza, MyV, cuci tiap hari MyV, berkilat. Tapi lepas 10 tahun bengkok juga kita tu, dia tak boleh pergi ke. Kancil ke, lepas 10 tahun dia mulalah corner je. Mercedes tu 20 tahun, saya baru balik dari Penang ni. Ustaz dah pakai Mercedes tua dah, dah bergerak. Dashboard ni kalau matahari bergerak lah. Tapi bawa laju, saya dah nak takut. Sebab saya ceramah banyak tu. Kan asar satu, maghrib satu, isyak satu, tarawih satu. Habis itu, zoom, dia bawa saya pergi. Saya dia pergi. Kereta tua, saya suspend juga kan. Tapi dia sampai, tak ada masalah. Tak ada terbakar ke berasap, tak ada. Kan? Inilah orang Melayu ni. Allah menjanjikan kemenangan dengan Islam pun kita tak nak berpegang dengan kata Allah ni. Kita nak berpegang dengan kata Lord Reed itu yang sebenarnya berkuasa. Yang maha kuasa, Lord Reed. Tiada hukum lebih tinggi daripada hukum Lord Reed. Kita kena kuat kuasakan hukum Lord Reed. Kita tak boleh langgar hukum Lord Reed. Kita boleh langgar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Ini orang Melayu Islam di bumi Allah Malaysia. Allah dilanggar, orang kafir diagungkan. Tapi besok ni semua saya tengok ni dengan kopiah lah, dengan serban lah, dengan jubah lah. Ingat besok akan masuk pejabat, cakap dekat bos malam Ustaz Azmi tu cerita kita kena tolak hukum Allah, kita kena tolak hukum Lord Reed, kena pakai hukum Allah. Berapa orang nak buat? Seorang pun tak ada, telur pun tak ada. Kecut, takut, nak menegak hukum Allah ni takut, nak mempertahankan Allah ni tak berani. Buat je lah ikut kafir, janganlah nak buat kecoh. Kita dah biasa kafir, dah biasa kafir, biar kafir. Sebab Malaysia ni, kalau ustaz ni dia nak murtad, boleh, tak ada masalah. Cuba bayangkan, kita ada, tadi saya cerita apa lagu negara Malaysia itu, negaraku, kan? Kita juga ada bendera resmi negara, iaitu jalur gemilang. Boleh tak besok kita ada majlis kat sekolah ke, dekat padang bola ke, dekat pejabat kita nak buat satu majlis rasmi, kita tak mau pakai jalur gemilang. Sebab apa? Sebab kita cakap kat Malaysia ni kan negara majmuk. Kita ada Jawa, kita ada Meneleng, kita ada Bugis, kita ada Aceh, kita ada Minang, kita ada Sulawesi, kita ada macam-macam. Semua asal ni dari Indonesia. Jadi kita pakailah bendera Indonesia. Kita simpan bendera jalur gemilang, kita pakai Indonesia, semua asal usul kita daripada Indonesia. Kan? Jawanya, Mendelengnya, Acehnya,
Minangnya, Melayu Delinya, semua daripada Indonesia ni semua ni. Apa pakai jalur gemilang ni? Asal usul kita Indonesia, pakai Indonesia. Lepas tu lagu tak mau nyanyilah lagu negaraku. Lagu dah tua, lagu 50 tahun, kita pakai lagu baru sikit. Kita nyanyikan lagu Sheila Majid. Sinaran mentari menyinari. Boleh? Nak mampus. Gila apa? Kan? Orang marah kalau kita buat. Tapi agama resmi Malaysia, agama Islam, boleh. Ustaz ni nak murtad, boleh, tak ada masalah. Silakan. Lina Joy dah murtad, tak ada apa-apa jadi pada dia. Allah boleh langgar, tak ada halnya. Jangan langgar hukum Lord Reed cukup. Ini kita orang Malaysia, orang Melayu, Islam ni. Cina kapik, dia tak kisahlah, dia suka. Kita tak ikut agama kita. Dia bagai nak erak. Tak masuk akal pun dia buat. Bakar, colok lah. Dia buat kereta Mercedes, kertas ke bumi dengan bapak dia. Dia punya hal lah. Kan? Dia buat. Dia tegak kan, tak ada logik pun dia buat. Kita logik Allah pun kita tak buat. Firman Allah pun kita tak buat. Habis macam mana? Apa lagi nak Allah buat? Allah dah berikan amaran banyak pada kita. Kan? Saya akan huraikan sikit-sikit lah. Kan? Sebab kita hari ni segala hukum, segala piawaian, segala undang-undang, segala ideologi, segala sistem pendidikan, segala pentadbiran, segala pemikiran, kemasyarakatan, pergaulan, perniagaan, perhubungan, apa saja, semua ikut sistem kafir. Tak ikut sistem Allah. Adalah sikit-sikit ni budak-budak ni tahfiz ni pakai serban, adalah berapa kerat. Tapi banding dengan budak kat Shah Alam Seksyen 9 ni sekolah, beribu dalam tu. Yang berzina saya tahu ramai kat sekolah tu. Cikgu dia sendiri mengaku kat saya. Cikgu dia sendiri mengaku kepada saya. Anak saya dulu sekolah tu saya bawa, so anak saya pergi Syria semua. Lala saya dapati seorang anak saya masa tu dia tingkatan 5. Dia kata dia nak balik bah. Nak buat SPM lah, tak mau duduk Syria lah. Saya kata okey lah. Kan saya pun tak nak paksa dia, dia balik Malaysia. Dia balik Malaysia tengok-tengok dia ada boyfriend. Saya kahwin dengan dia. Budak tingkatan 5. Bila nak daftar ada masalah. Masa surat semua dah siap ni. Surat apa pengakuan bujang, surat akuan apa menghadiri kursus kahwin, semua dah ada. Sekali kadi tu kata, Cik Azmil, ada masalah ni, anak Cik Azmil tak ada masalah, dia perempuan di Selangor, perempuan boleh kahwin pada umur 17 tahun. Tetapi lelaki mesti 18 tahun. Ya ke? Saya kata, cuba saya tengok. Dia pun tunjuk saya borang lah, dah isi borang. Oh, ini sebab saya kata, ini takwim kafir ni. Cuba cek takwim Islam. Saya pun buka internet, cek. Anak mertua saya tu tengok 18 tahun 3 hari, ngam-ngam. Jadi saya kata sign lah. Oh boleh ke ni? Saya cakap ini Jabatan Agama Islam ke Jabatan Agama Kafir? Dia terpaksa sign juga lah. Kan? Adakah Jabatan Agama Islam tak mau pakai takwim Islam? Dia nak pakai takwim kafir? Hai, saya cakap tak tahulah apa yang jadi kat Malaysia ni. Saya terpaksa loncat-loncat sikit lah. Sebab sini banyak. Kalau saya cerita semua, kita tak buka puasa kan. Parah juga kan. Banyak. Bab syirik lah. Kan. Bab macam-macam lah. Tapi kalau cerita kan, dia berlarut lah. Jadi saya tumpukan hanya beberapa yang mustahak. Yang sangat-sangat penting kita tahu. Sebab
Kalau kita tak tahu perkara ni, kita bahaya. Masalahnya, mana pula pergi Okey, sini. Okey. 13, 14, 15. Ialah kita patutnya pegang Al-Quran. Ni Allah firman surah Al-Jathiyah ke-20 yang bermaksud Al-Quran ini menjadi panduan-panduan yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat bagi kaum yang meyakini kebenarannya. Saya suka ayat ni sebab apa? Sebab kalau saya tanya budak-budak sekolah rendah di Malaysia ni, apa maksudnya mata hati, dia senyum dekat saya. Sebab dia tak nak belajar. Mata hati dalam Quran saja ada, dalam Islam saja ada, dalam kafir dia tak ajar mata hati ni. Sebab sistem pendidikan kafir dia nak kita jadi bodoh. Dia nak kita ikut perintah saja. Sistem Allah ni ajar kita membuka hati kita, kita boleh nampak perkara-perkara yang luar biasa. Kita boleh memahami masalah-masalah yang rumit, kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Allah bagi kita ilmu ni, tapi kena belajar melalui Islam lah. Hidayah petunjuk. Cuba tanya budak darjah 3, apa maksud hidayah petunjuk? Dia tak boleh jelaskan. Serta membawa rahmat. Apa rahmat? Oh, pakcik saya ada kata rahmat. Rahmat bin Hasan. Itu saya tahu. Bagi kaum yang meyakini kebenaran. Yakin ni satu hal juga. Tak yakin dengan Allah ni satu hal. Hari ni masalah tak yakin dengan Allah ni. Yakin dengan Lord Read. Semua benda boleh selesai dengan Lord Read. Tak boleh selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis macam mana? Suratul Al-Jathiyah ayat 18. Sekarang kadang-kadang saya dah malas nak baca Arabnya, sebab kat Malaysia ni baca Arab, siapa yang faham Arab? Cuba angkat tangan. Tak faham. Saya faham, saya duduk 5 tahun kat sana, saya dah boleh lah, tak ada dah terror sangat, tapi boleh asyik sikit. Kan? Tapi kebanyakan orang Malaysia bila baca Arab, dia tengok macam okey, bagus, tapi tak faham pun. Kan? Dia main hangguk je. Apa kita cakap dia tak tahu. Jadi saya tak mau buang masa, sebab kalau cakap separuh Arab, separuh Melayu, 1 jam ceramah jadi 2 jam. Kan? Jadi saya cakap bahasa Melayu cukup lah. Suratul Al-Jathiyah 18 yang bermaksud kesudahannya kami jadikan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ini nasihat Allah. Ini perintah Allah, ini nasihat Allah, ini amaran Allah. Kita tolak tepi, bulat-bulat, langsung tak pakai. Kita campak masuk Sungai Kelang. Kita buang. Kita tak mau pakai, tak guna. Allah ni ilmu ni tak guna. Ini orang Melayu di Malaysia ni. Yang dia tegakkan hukum Lord Read juga. Sampai bila ni nak berlaku macam ni? Okeylah, saya beri beberapa amaran-amaran daripada Allah lah. Kalau tak tahu, tak tahulah. Suratul Ali Imran ayat ke-149, firman Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika kamu mentaati orang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran, lalu kamu menjadi orang yang rugi. Ada orang peduli. Allah, rugi apa benda? Rugi pahala. Aku tak perlulah pahala ni, aku duit banyak dalam bank. Rugi apa benda? Semalam aku dapat baiknya perempuan, aku tak ada benda pun, hari ni aku hidup juga.
Orang boleh cakap macam tu sekarang. Dia langgar perintah Allah, dia bang